بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا علما amma ba'd. Seterusnya sambungan kita muka surat 403. Tajuknya sunnatullah dalam memberi hidayah dan juga kesesatan. Soalannya terdapat di kalangan manusia yang beralasan, yang memberi alasan dengan firman Allah Ta'ala yang bermaksud sesungguhnya engkau tidak mampu memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau sukai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini merujuk kepada ayat yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'. Lalu mereka berkata, yakni mereka mempersoalkan, mengapa Allah Ta'ala menyiksa kami sedangkan Dia yang menyesatkan kami? Jadi bagaimanakah kita boleh menepis semua keraguan ini? Soalan ini sebenarnya ada kaitan dengan tajuk qada dan qadar, tentang sunnatullah, peraturan Allah dari sudut Dia yang memberikan hidayah, dan Dia jugalah yang menjadikan sesiapa yang Dia kehendaki berada dalam kesesatan. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Dia menyesatkan sesiapa yang Dia kehendaki dan Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Dan persoalan yang dikemukakan ada kaitan dengan ayat dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki, kepada sesiapa yang engkau sukai, yang engkau kasihi, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Petunjuk ni ada dua, petunjuk dalam bentuk hidayah dalam bentuk at-taujih wal irsyad. Yang kedua hidayah dalam bentuk taufik. Apabila sampai kepada kita seruan dakwah dan kita mengetahuinya, maka bermakna hidayah itu telah sampai kepada kita. Sama ada kita menerima atau tidak, itu yang dipertanggungjawabkan kepada kita, akan dipersoal sebab sudah sampai. Apabila seseorang yang sampai kepadanya hidayah dalam bentuk diberi panduan, bimbingan, ilmu, tunjuk ajar, kemudian dia mengikutinya dan apa yang dia ikut tepat, betul-betul kena dengan Allah yang Allah Ta'ala kehendaki, betul-betul menepati apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka dia mendapat hidayah dalam bentuk taufik. Maka jawapannya sekiranya kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang sunnatullah dalam memberikan hidayah dan menentukan kesesatan secara menyeluruh, kita akan dapat menepis dan menghilangkan segala keraguan tersebut serta kita berupaya menjelaskan kebenaran. Sekiranya kita berkata, ini sebagai contoh, kerajaan ini bebas menahan sesiapa yang dikehendakinya dan memberi ganjaran kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kemudian kita berkata, kita mempersoalkan, kerajaan itu tidak akan menahan melainkan orang yang berhak ditahan, yakni ada sebab, dan tidak memberi ganjaran kecuali kepada orang yang berhak menerima ganjaran. Daripada tamsilan ini boleh difahami
Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki untuk disesatkan, kerana sudah diketahui pada ilmu di sisinya bahawa orang berkenaan dia sendiri yang cenderung untuk memilih sesat. Allah Ta'ala memberi hidayah kerana sudah termaklum di sisinya pada ilmu dia bahawa si hamba itu memang mahu memilih jalan petunjuk. Kita kena lihat dalam bentuk yang secara keseluruhan, ini secara kolektif, tidak melihat nas itu secara berpisah, tetapi secara berhimpun atau bersama. Adakah kedua-dua pendapat ini bertentangan di antara satu sama lain? Jawapannya tidak. Kerana kenyataan pertama menunjukkan bahawa kerajaan adalah bebas dan kuat. Tidak ada seorang pun yang mampu campur tangan dalam semua urusannya. Manakala kenyataan yang kedua menjelaskan bahawasanya kerajaan bebas lagi kuat adalah yang adil dan tidak zalim. Seseorang yang ditahan kerana ada sebab, tidak ada sebab maka zalimlah. Seseorang diberi ganjaran, diberi upah kerana ada sebab yang melayakkan dia mendapat ganjaran dan upah. Kalau diberi tanpa ada sebab, maka itu tidak adil. Apabila kita memerhati dan memikirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita akan mendapati ia terbahagi kepada dua bahagian. Baik, yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak yang mutlak. Yang mutlak. Allah Ta'ala dengan ilmunya, kehendaknya, dengan hikmahnya, dia memiliki kuasa secara mutlak dan tidak terikat dengan apa-apa ikatan. Tidak ada kekuasaan dan kemampuan yang dapat menandinginya. Dia adalah yang maha memiliki, lagi yang maha mengadakan ataupun mewujudkan makhluknya. Dia melakukan sesuatu mengikut kehendaknya. Ia sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat, yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang telah kamu kerjakan atau yang kamu lakukan. Dalam ayat lain, fa innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasna'un. Maka kerana sesungguhnya Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan dia juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Oleh itu janganlah engkau membinasakan dirimu ya Muhammad kerana menanggung duka cita terhadap kesesatan mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui akan apa yang mereka kerjakan. Jadi dua contoh ayat ini menyatakan kuasa Allah yang bersifat mutlak dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, sebab kuasanya adalah kuasa yang sangat hebat. Kuasa yang sangat hebat. Tetapi Allah Ta'ala meletakkan sesuatu kena pada tempatnya kerana dia bersifat maha adil. Dia bersifat maha adil. Seseorang menjadi sesat, sebenarnya secara umumnya hidayah tu Allah Ta'ala telah beri kepada semua makhluk. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menentukan apa yang dia hendak tentukan makhluk yang dia ciptakan, maka dia yang memberi petunjuk, hidayah. Hidayah secara ammah, secara umum. Semua manusia diberi hidayah. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa manusia dan penyempurnaannya, maka Allah Ta'ala ilhamkan kepada jiwa manusia itu jalan fujur, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah, untunglah sesiapa yang membersihkan jiwanya, iaitu dia mengikut jalan petunjuk, dan sesungguhnya rugilah
Khaba bermakna khasira, rugilah sesiapa yang mengotorkan jiwanya. Yakni sama ada petunjuk sesat tu ada kaitan dengan kecenderungan manusia. Asalnya Allah Ta'ala telah jadikan setiap jiwa manusia itu sempurna. Wa nafsin wa ma sawaha. Kemudian diberi ilham. Ilham itulah dalam bentuk hidayah yang ammah. Manusia boleh faham sesuatu, ilham itu diperolehi sebab manusia telah diberi akal. Diberi akal untuk mereka berfikir. Cuma akal semata-mata tidak mampu untuk manusia tahu jalan yang benar, jalan yang salah, melainkan perlu manusia mendengar dakwah yang disampaikan oleh para rasul dan juga Alkitab yang diturunkan kepada rasul. Kemudian bahagian yang kedua, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa kehendak Allah Ta'ala, yakni yang tidak ada kekuasaan lain yang dapat mengatasinya, adalah kehendak yang adil dan tidak menzalimi sesiapa pun. Di antaranya seperti dalam ayat, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya, menzalimi seseorang sekalipun sebesar zarah. Allah Ta'ala tidak menzalimi sesiapa pun walau sebesar zarah. Dan kalaulah amal yang sebesar zarah itu amal kebajikan, nescaya dia akan menggandakannya dan akan memberikan daripadanya, yakni pahala yang amat besar. Innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya, menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusia jualah yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang ini ada kaitan dengan kesilapan manusia dalam memilih, kerana mereka tidak berusaha mencari jalan petunjuk. Kalau dalam urusan dunia kita boleh fikir, habis-habis kita boleh fikir. Kenapa dalam urusan yang lebih penting kita tak mahu fikir? Kalau setiap hari kita salat, kita minta kepada Allah Ta'ala dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk apa usaha yang kita buat untuk memastikan jalan yang lurus tu, petunjuk tu sampai kepada kita. Kita minta saja tu usaha juga, tapi apa usaha lain yang perlu kita buat? Maka agama ini adalah suatu ajaran yang terhimpun atas ilmu. Kalau seseorang tidak belajar dan tidak ada ilmu, mana mungkin dia akan tahu mana jalan yang mustaqim, mana jalan yang tidak mustaqim, mana jalan yang lurus, mana jalan yang tidak lurus. Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan tidak ada padanya kebengkokan. Alhamdulillahillazi anzala ala amdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada iwaj, tidak ada kebengkokan. Mana ajaran Quran bersifat istaqama yastaqimu mustaqiman, lurus. Qur'anan Arabiyan ghaira dhi iwajin, ghaira dhi iwaj la'allahum yattaqun. Al-Quran yang diturunkan itu dalam bahasa Arab dan tidaklah dia bersifat mempunyai iwaj, kebengkokan, lurus. Yang ini sesiapa yang mahu ikut jalan lurus kena ikut ajaran Al-Quran. Kalau tidak dia akan terpesong, tersasar ke jalan yang lain, akhirnya dia sesat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah biarlah dia beriman, dan sesiapa yang memilih untuk kufur maka biarlah dia mengingkari menjadi kufur. Yakni pilihan itu di tangan manusia. Pilihan itu di tangan manusia, tetapi kalau dia tersalah pilih, dia akan menanggung akibat di atas kesalahan yang dilakukan olehnya. Sepatutnya tidak berlaku tersalah dalam memilih, kerana sudah jelas. Sebab tu dalam bab kita tidak boleh paksa orang kafir, jelas dalam Quran la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam
agama, maksudnya tidak ada paksaan untuk kita paksa orang kafir terima Islam. Sebab apa tidak perlu dipaksa? Kerana qad tabayyana ar-rusydi minal ghayyi. Sesungguhnya telah nyata jalan petunjuk, jalan kebenaran berbanding jalan kesesatan. Dah jelas dah. Hak ni hak betul, apa dah ambil hak salah? Maka tidak perlu dipaksa. Kalau kita menguji seseorang, kita kata ini nasi yang baru, ini segar, ini nasi yang basi, kita terpaksa, maka ni tak perlu, dia boleh fikir sendiri. Fitrah manusia yang lurus, yang masih waras, dia tidak akan menyentuh makanan yang sudah basi dan busuk, dia akan ambil makanan yang masih segar. Sebab benda tu jelas. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut, sesiapa yang engkar kepada taghut, mana-mana jalan kesesatan, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, barulah dia dikira faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat kukuh, yang tidak akan tercabut ataupun tidak akan terombak. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kecuali kepada sesiapa yang berhak menerimanya, iaitu orang-orang yang berusaha memperolehinya. Cuma usaha seseorang itu tidak ke mana kalau tidak berpandukan kepada petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Kita melihat dalam ayat surah An-Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan sesungguhnya telah kami utuskan pada setiap umat itu rasulan, seorang rasul. Tidak ada satu umat manusia pun melainkan semuanya telah sampai kepada mereka dakwah rasul. Tugas rasul adalah beritahu manusia ani'budullaha, hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Yakni maksudnya mentauhidkan Allah dalam urusan ibadat, dalam apa sahaja ibadat, zahir, batin, perbuatan, perkataan, termasuk hala tuju, niat, semua yang dikaitkan dengan ibadat mestilah lillahi wahdah. Dan pada masa yang sama, wajtanibut taghut, hendaklah mereka menjauhkan diri daripada taghut. Taghut ni apa sahaja yang disembah selain daripada Allah. Apa sahaja selain daripada Allah maka dia anggap taghut. Maka di antara manusia itu ada orang yang mendapat hidayah, ada orang yang Allah Ta'ala beri hidayah, ada di antara mereka orang yang sudah haqqat, pastilah ke atasnya mendapat ad-dalalah, kesesatan. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Soalnya kenapa di antara manusia ada yang pasti mendapat kesesatan? Allah Ta'ala sudah mengetahui bahawa beginilah perangai manusia. Walaupun kalau Allah Ta'ala kehendaki dia berkuasa untuk menjadikan semua manusia mendapat petunjuk, boleh. Tetapi kenapa Allah Ta'ala tidak membuat begitu? Sebagai suatu ikhtibar, sebagai suatu ibtila, ujian untuk manusia. Adakah wujud pada diri mereka keinginan untuk berfikir yang melahirkan rasa khauf, takut? Sebab tu doa Nabi, di antara doa yang banyak Nabi baca apa dia? Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, ataupun ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, yang berkuasa menukarkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, palingkanlah hatiku ini dalam melakukan ketaatan kepadamu. Maksudnya Nabi sendiri tidak ada jaminan bahawa dia boleh begitu kecuali dengan izin Allah. Dan doa ini dibaca sebagai suatu cara untuk dia mengajar kita, untuk dia ajar kita. Ataupun dalam riwayat Imam Muslim, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa bika khasamtu wa alaika tawakkaltu. Allahumma inni a'udzu bika ya Allah, sesungguhnya kepadamu lah aku menyerahkan diriku, kepadamu aku beriman, aku bertawakal, aku berlindung denganmu, a'udzu bi'izzatika, aku berlindung dengan keagunganmu,
supaya janganlah engkau antudillani, engkau menyesatkan aku. Antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah yang bersifat maha hidup yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun, adapun jin dan manusia itu mati. Nabi SAW mengajar kepada kita doa, kita minta dengan Allah berlindung dengannya supaya jangan berlaku pada diri kita apa-apa yang disebut sebagai kesesatan. Sama ada sesat tu sikit ataupun dalalim ba'id, sesat yang jauh, dalalim mubin, sesat yang nyata. Maka kita berlindung dengan Allah, minta perlindungan supaya tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang sesat. Seseorang itu tidak sedar dia sesat ataupun tidak. Orang-orang Nasara, walaupun setiap hari kita baca dalam solat, kita minta kepada Allah Ta'ala jalan yang lurus, mustaqim, jalan orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, sama ada minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, dari kalangan nabi-nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Bukannya jalan orang yang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, yakni al-yahud. Al-maghdubi alaihim golongan Yahudi, waladhdallin bukan jalan orang yang sesat, an-nasara. Tapi golongan Nasara tidak mengakui mereka sesat. Dia tidak merasa dia sesat, walaupun sebenarnya mereka itu di sisi Allah adalah sesat. Allah Ta'ala berkuasa untuk yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada sebarang bentuk kesesatan yang mungkin kita tidak sedar berlaku dalam kehidupan. Sebaliknya kita minta petunjuk, dalam semua gerak kerja yang kita buat. Apabila dalam hati kita ada iman yang kamil, yang sempurna, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, sesiapa yang beriman kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala beri petunjuk hidayah kepada hatinya, dengan syarat beriman. Tapi kalau seseorang tu ada masalah pada imannya, orang fasik, orang munafik, maka hatinya tidak akan diberi hidayah. Di situ pentingnya kita kena istiqamah, sentiasa berdoa, ada rasa raja, harap, ada rasa khauf, takut. Kita takut berlaku sesuatu yang kita tergelincir dengan sebab kelemahan kita, maka kita sandarkan kepada Allah Ta'ala bahwasanya segala urusan kita serahkan kepadanya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, kita merayu kepada Allah, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Apa dia lagi? Alaihi tawakkaltu, kepada engkaulah, kepada dia ini Allah kita berserah, bertawakal. Kemudian dalam ayat yang lain, walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, dan sebaliknya orang yang menerima petunjuk ke jalan yang benar, Allah Ta'ala menambahkan mereka dengan hidayah, dengan petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk, zadahum hudan, zadahumullahu hudan, Allah Ta'ala tambahkan untuk mereka petunjuk, iaitu ditambahkan untuk mereka ilman wa fiqhan wa basiratan. Dalam tafsir disebut maksud diberi hidayah di sini beri kepada mereka ilmu, kefahaman dan basirah. Basirah mana pandangan mata hati yang jelas, nampak mana betul mana salah, mana betul mana salah. Sebab tu senjata yang paling kuat sekali adalah doa. Carilah waktu-waktu yang mustajab doa, sama ada kita sendiri berdoa atau boleh jadi kita mendapat kebaikan daripada doa orang lain berdoa untuk kita. Sebagaimana Nabi SAW biasanya bangun malam berdoa, Allahumma hdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada aku terhadap perkara yang mereka berselisih padanya.
ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, dengan izinmu ya Allah tunjukkan kepada aku manakah yang betul dalam perkara yang mereka berselisih. Hak tu kata gini, hak ni kata gini, kita pun jadi sakit kepala kita. Hak tu hak Nabi ajar tu, itu kali dia baca zaman dia mungkin isunya lain. Kalau zaman kita rasanya doa ni sangat lebih relevan untuk kita amalkan dalam keadaan kita berdepan dengan banyak persoalan-persoalan kehidupan, persoalan-persoalan isu agama yang kita berada di persimpangan, tak tahu nak ikut mana sah. Isu coklat Cadbury pun ramai penipala, nak pakai mana sah semendak, sementara tak boleh, sebab tu sementara boleh hak mana sah. Tak tahu mana sah nak pakai, hak ni kata gini, pihak ni kata gini, hak ni kata gini. Mintalah petunjuk kepada Allah. Allahumma hdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha. Sesungguhnya engkau memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Itu dia bila berdoa dia kena ilhah, sungguh kerana Allah Ta'ala suka melihat kita berdoa meminta. Sebab kita ni kalau tak ada masalah, kadang kita tak sungguh berdoa. Betul. Contohnya istighfar, kita tak sungguh sebab kita rasa kita istighfar apa? Aku tak ada buat dosa. Sudah. Kita dah merasa gitu. Orang yang merasa kelemahan kekurangan dia membanyakkan istighfar. Orang yang merasakan dia lalai, dia cuba untuk membanyakkan zikir kepada Allah. Orang yang merasakan dia masih ada kekurangan, sebab kita memang banyak kekurangan, maka dia berusaha untuk perbaiki. Sebab kita khawatir berlaku sesuatu yang tidak kita kehendaki, khususnya di akhir hayat kita. Perkara yang paling menjadi kemuncak dalam hidup kita, saat-saat terakhir sebelum kita mati. Yakinkah kita bahawa kita boleh mati dalam keadaan husnul khatimah? Sebab tajuk kita ni bab hidayah dengan sesat. Berapa ramai orang yang hidup dalam keadaan dapat hidayah, tiba-tiba di akhir hayatnya dia menjadi sesat. Na'udzubillah. Berapa ramai orang yang asalnya kehidupannya dalam kesesatan, tiba-tiba sebelum dia mati dia mendapat hidayah, dia berubah. Tidak ada sesiapa yang boleh beri jaminan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim seperti yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berhubung dengan proses kejadian manusia. Kemudian Nabi menyebut, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang selama hayatnya dia beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga antara dia dengan syurga tu ada zira', ada sejekas, tak sampai dekat. Kemudian didahului dengan ketentuan Allah, yakni di Lauh Mahfuz, disebabkan dia tidak istiqamah, ataupun ketentuan Allah itu tidak berubah. Mungkin dia tidak berdoa, dia tidak istiqamah, tidak menjadi jadi sebab tu kita beramal ni tidak cukup amal saja, kena ada ilmu untuk memastikan kita boleh apa dia, boleh istiqamah, boleh konsisten, tetap tidak berubah. Tetapi orang ni dulu beramal, kemudian dia berubah. Akhirnya berubah, bila berubah dia melakukan kejahatan, di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan melakukan kejahatan dan dia dimasukkan dalam neraka, yakni mati dengan su'ul khatimah, buruk kesudahannya. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Ada pula seorang lelaki yang lain yang kehidupannya beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga antara dia dengan neraka tak jauh, ada kadarnya sejengkal. Kemudian didahului dengan ketentuan Allah di sisinya di Lauh Mahfuz. Lalu fayamalu bi ahmali ahli jannah, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga, fayadkhuluha. Suatu doa yang perlu kita amalkan sentiasa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kita memohon kepada Allah supaya kesudahan kita dengan husnul khatimah, dengan elok kesudahan kita. Kita tidak tahu kita mati dengan keadaan ni macam mana. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan boleh apa yang kita nak.
Kita nak kita mati dalam keadaan kita, boleh jadi kita sedang sujud, boleh jadi kita sedang salat. Ada setengah orang yang meninggal ketika dia sedang tawaf di Baitillah. Ada setengah orang yang mungkin meninggal ketika dia sedang baca Quran. Ada kisah umat terdahulu yang diberitahu dia seolah-olah merasai bila dia mati dan pukul berapa dia dah mati. Dia balik daripada rumah, dia beritahu isterinya, memohon maaf atas apa yang berlaku kalau ada salah silap, dan dia bersiap sedia, dia ambil air sembahyang, dia baca Quran, dia berzikir, lepas tu berehat. Tepat pukul 10 pagi dia meninggal. Seolah dia tahu, seolah-olah dia tahu. Kalaulah kita diberi kurniaan begitu dan kita bersedia, alhamdulillah. Berapa ramai di antara kita yang benar-benar bersedia? Orang yang bersedia adalah orang yang benar-benar sedar bahawasanya kehidupan selepas kematian adalah lebih besar daripada kehidupan di dunia yang bersifat sementara. Kalau kita ada fikir masa depan atas dunia, masa depan kita kata, belajar bersungguh-sungguh untuk masa depan kamu. Maka mak ayah pun buat anak-anak ni ada melabur dalam unit saham tertentu untuk jaminan masa depan. Sesuatunya ada simpanan harta untuk masa depan. Masa depan itu untuk mungkin 20 tahun, 30 tahun. Bagaimana masa depan yang di sana, yang di akhirat sana. Sebab hak tu lebih a'zam wa akbar, lebih agung dan lebih besar. Kalau selamat di dunia tidak selamat di akhirat, dzalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang sangat besar. Kita nak kita selamat dunia, lebih-lebih lagi selamat di akhirat. Kita duduklah lama mana dunia 80 tahun, 70 tahun. Perbandingan dengan akhirat, ia hanyalah sebentar. Sebentar. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah pada hari mereka melihat berlakunya kiamat, mereka tidak merasakan kehidupan di dunia dahulu, kecuali seolah-olah mereka berada seketika di waktu pagi atau waktu petang atau waktu pagi, sebentar. Kita tak berasa lama sebab kita masih hidup. Tapi ini sebab kepada orang yang telah pergi, kita kena sedar kita hanya mati sekali, tak ada peluang kali kedua. Kalau ada peluang kali kedua tak apa. Biasa kalau pelajar-pelajar sekolah masuk pertandingan, kita kata, jangan sedih, kalah tahun ni tak apa, cuba lagi tahun depan. Tak apa, tu cuba tu masuk pertandingan tak apa. Tapi kalau mati, tak ada malaikat mau kata, jangan sedih, kamu ada peluang lagi. Tak ada dah. Tak ada peluang kali kedua. Kalau mati dah. Menyesal macam mana sekalipun, maka ia tidak memberi apa-apa faedah. Lalu dikatakan kepada ahli syurga, la yazuquna fiha al-maut illa al-mautatal ula. Mereka tidak merasakan dalam syurga itu kematian kecuali mati dahulu di dunia yang pertama, mati sekali itu. Dalam syurga tidak ada mati. Kalau atas dunia kita fikir nak hidup sihat, kita fikir nak hidup sihat, apa dia lagi? Nak hidup selesa, nikmat untuk yang sementara. Kenapa kita tidak mahu fikir untuk hidup nikmat selesa, untuk hidup yang selama-lamanya? Lama tu. Sebab apa lama tu? Sebab khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Yang tidak ada kesudahan bagi kehidupan itu. Hidup dunia sementara, boleh jadi esok kita mati, boleh jadi lusa, boleh jadi minggu depan. Persoalannya, adakah hal nahnu musta'idduna, adakah kita semua bersedia? Agak-agak kita ni belah mana kalau kita tahu kita mati pagi esok? Cuba letakkan dalam kepala kita, pagi esok kita mati. Sebenarnya kita tak tahu kita mati bila. Sebab kita nak mati dalam keadaan kita mendapat hidayah, ataupun kita mendapat redha daripada Allah, bukannya mati dalam keadaan seperti orang-orang yang mati dalam keadaan sesat ataupun menyeleweng. Dia hanya menyesatkan orang yang berhak menerima kesesatan dan orang yang membawa dirinya ke lembah kesesatan, serta suka melakukannya, yakni melakukan kesesatan. Firman Allah Ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum.
Maka ketika mereka itu menyeleweng daripada kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya, lalu Allah Ta'ala selewengkan hati mereka, pesongkan hati mereka daripada mendapat hidayah petunjuk. Kepada siapakah ditujukan ayat ni? Kepada Bani Israel, khususnya dari kalangan umat Nabi Musa yang engkar. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani, tak sebelum tu lagi, inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azawallahu qulubahum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, kenapa kamu sengaja menyakiti aku padahal kamu mengetahui aku adalah utusan Allah kepadamu. Saja keras kepala dia, keras kepala, degil, apa dia lagi, tak dengar kata, bahasa jenis keras pedak, apa lagi, istilah untuk menggambarkan sifat inadan, juhud, ataupun ulum, sifat tinggi diri, engkar, menolak. Disebabkan mereka itu zaru, lalu azaghallah, Allah Ta'ala pesongkan hati mereka, menyebabkan mereka menjadi sesat. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Dalam surah Al-A'raf. Sebahagian daripada umat manusia itu diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, dengan diberi taufik untuk beriman dan beramal soleh. Dan sebahagian lagi yang lain engkar, berhaklah mereka ditimpa kesesatan, yakni dengan pilihan mereka sendiri, dengan pilihan mereka sendiri. Ayat tu bermula dengan kul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dalalah. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku memerintahkan untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajah kamu, yakni melakukan ibadat ketika berada pada setiap masjid, dan serulah, berdoalah, beribadahlah kepadanya ikhlas mata-mata kerana agamanya, sebagaimana dia yang memulakan kejadian kamu, maka begitulah kamu kembali kepadanya. Kama bada'akum, maka ta'udun. Fariqan hada, sebahagian manusia ada yang diberi hidayah, petunjuk, wa fariqan, nah sebahagian yang lain haqqa alaihimud dalalah, pastilah ke atas mereka mendapat kesesatan. Kenapa ya sesat itu menjadi sesat? Innahum ittakhadhu syayatina awliya, sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali-wali mereka, pelindung penolong mereka, min dunillah, selain daripada Allah. Dan pada masa yang sama mereka yang sesat ini wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira, mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk, padahal mereka ni sesat. Itu jadi masalah. Orang yang sesat, dia tidak sesat, dia tidak sedar dia sesat, dia menyangka mereka itulah muhtadun, mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat di akhir surah Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Katakanlah, mahukah aku khabarkan kepada kamu dengan orang yang paling rugi amalannya? Bil akhsarina a'mala, orang yang rugi amalannya, dia bukan tidak buat amalan, ada, tetapi amalan menjadi sia-sia, amalannya itu kosong. Orang-orang yang telah sesatlah segala usaha kerja ni di dunia, padahal mereka menyangka mereka telah buat sesuatu yang paling baik.
Itu pada perkiraan mereka, comel dah kita buat, tapi di sisi Allah dhalla, tak ada gapo. Dhalla bermaksud ghaba, ahbata, lenyap, lesak, hilang, kosong. Alladzina dhalla sa'yuhum, sa'i merujuk kepada apa sahaja al-kasbu, usaha, iktisab, apa yang dia buat menjadi dhalla, rugi, teramat rugi. Tetapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira mereka lah orang yang baik dari sudut kerja buatnya. Itulah orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak yakin dengan ada pertemuan dengan Allah, maka dihapuskan amalan mereka dan tidak ada apa-apa nilai yang Allah Ta'ala berikan untuk mereka di akhirat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamah waznan, dari sudut wazan, timbangan nilai, tak ada nilai di sisi Allah. Nabi SAW pernah membaca ayat ni 105 dalam surah Al-Kahfi. Lalu dia menyebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la ya'tir rajulus samin yaumal qiyamah la yazinu indallahi waznan, atau kama qal, akan datang di hari kiamat seorang lelaki yang besar, saiz badannya besar, tetapi di sisi Allah Ta'ala tidak ada apa-apa nilai untuk timbangan. Mungkin di segi fizikalnya besar, tetapi di segi amalan solehnya, kebaikannya, mungkin tak ada, mungkin ada, tetapi di sisi Allah Ta'ala menjadi sia-sia. Alangkah ruginya orang yang termasuk dalam kelompok sebegini. Kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberi hidayah dan diterima amalan kita, dan kita kekal di atas jalan yang sebegini. Kita sambung lain kali lah untuk ayat berikutnya. Wallahu alam. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan berhubung dengan isu petunjuk dan kesesatan, al-hidayah wal dalalah? Ada? Ya. Jadi kita ada ustaz tanya, kita tahu ada petunjuk hidayah, apa pula ada di dalam muhaf lain pula. Di dalam muhaf. Tapi kenapa dia ada petunjuk pula? Tak ada apa? Ada petunjuk pula mana dia tak balik. Dan tadi kata ada orang yang beramal dapat Sebab tu hadis tu Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis tu dalam Riyadhus Salihin dalam bab khauf. Boleh rujuk dalam bab khauf, bab menyatakan takut. Ya, ni kita kena ada rasa takut. Rasa takut kalau berlaku perubahan dalam hidup kita, pengakhiran hidup kita tidak akan ada yang baik. Tapi di sisi Allah Ta'ala kita tidak tahu, kita menaruh sangkaan baik. Secara zahirnya kita menilai baik. Tapi kalau seseorang itu tidak istiqamah ataupun tidak bersungguh-sungguh menjaga imannya, takut lepas tu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan berubah. Ada dijelaskan oleh hadis yang lain. Adapun seseorang itu beramal dengan amalan ahli syurga yang disebut dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, sehingga antara dia dengan syurga jaraknya dekat, ada sejengkal atau sehasta dekat, tetapi lepas tu berubah. Itu nisbah kepada fima yabdu linnas, wa inna ar-rajul la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas. Seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli syurga pada apa yang nyata dan zahir pada pandangan manusia. Kalau secara zahir kita nampak dia okey, dia juruh mari masjid sama, belajar Quran sama dengan kita, masuk dalam majlis ilmu, tapi kita tidak tahu di belakang kita mungkin ada kerja-kerja lain yang dia buat. Ada. Wallahu alam, tak diketahui. Dan secara zahir ada juga wa innar rajulu la ya'malu bi amali ahli nar fima yabdu linnas. Ada lelaki yang beramal dengan amalan ahli syurga berdasarkan apa yang nyata, yang zahir pada pandangan manusia. Secara zahirnya nampak dia ni begini-begini ni. Tapi kita tidak tahu selepas tu mungkin dia boleh berubah, dia jadi lain.
dan akhirnya dia menjadi ahli syurga. Sebab tu ketentuan syurga neraka kita tidak boleh ta'yin secara khusus, itu bukan hak kita. Kita hanya menilai secara umum, sifat begini, okey, ini sifat ahli syurga berdasarkan sifat ni ahli neraka. Tapi kita nak mentakyinkan secara khusus orang ni ahli syurga, kata tak boleh, sebab itu bukan hak kita. Bukan hak kita. Allah Ta'ala sangat luas keampunannya. Kemungkinan kejahatan yang seseorang itu buat diampunkan oleh Allah. Ataupun boleh jadi dia mendapat peluang-peluang yang lain dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Ya. Sebab tu kita doa atas dunia, kita kena mencari peluang yang membolehkan kita selamat di akhirat. Kalau mungkin seseorang itu memilih untuk duduk secampur dengan orang, sebenarnya tidak bergaul, tidak bercampur, tu peluang untuk dapat banyak kebaikan di akhirat tertutup. Sebab ada setengah riwayat hadis menyebut, apabila selesai persoalan hisab manusia, masing-masing menuju ke syurga ke neraka, maka sebahagian yang ke syurga ke neraka, mereka bertemu di perjalanan. Lalu orang yang ke syurga berkata, tidakkah kamu dahulu yang tolong saya pada hari sekian, kamu yang tolong apa-apalah, saya susah kamu tolong. Sedangkan orang yang pernah tolong kita tu dia dalam perjalanan menuju ke neraka. Adapun orang yang berkata itu pula menuju ke syurga. Lalu ahli syurga ni Allah Ta'ala beri kepada dia, dengan sebab dia ni seorang mukmin, diberi kepadanya syafaat untuk dia tolong. Lalu dia kata, ya Allah, bantulah dia. Lalu orang yang sepatut ke neraka selamat, dengan sebab dia pernah menolong orang ni, dan orang yang dia tolong ni ditakdirkan ahli syurga. Jadi semakin ramai orang yang kita kenal, maka peluang untuk kita selamat di akhirat lebih besar, dengan syarat kita hidup dalam keadaan kita at-tanasuh fima bainana, saling nasihat menasihati, saling tegur menegur, saling memberi ilmu, tazkirah, berkasih sayang, berbaik sangka, tolong menolong. Sebenarnya dia termasuk jalan-jalan yang boleh menyelamatkan kita ke akhirat, menyelamatkan kita di akhirat, untuk kita melepaskan diri daripada kesusahan yang ada di sana. Persoalan hak-hak berlaku yang berlaku di Lauh Mahfuz itu adalah qada yang muallaq, suatu qada yang boleh bersifat berubah, dia boleh berubah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.